صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk dapat terus hidup, tuan-tuan, dapat kita beribadah, dapat kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan bila kita serius memperbaiki diri kita ni, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat, azam dan kekuatan untuk terus menambah bekalan amalan kita sementara kita masih hidup ni, tuan-tuan, sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Macam biasa, tuan-tuan, setiap malam Ahad sekarang ni sampai menjelang puasa ni kita akan ada tahlil arwah lah. Jadi kita syab masa kita ni. Masuk isyak kita berhenti, kita solat isyak kan, kita pergi tahlil lah. Kalau tidak kan, kalau saya lanjut sampai pukul 9 lebih sekarang, baiklah balik kan, rumah jauh. Jadi tuan-tuan, tak apalah, mana yang sampai dapat seorang dua sahabat, kita ambil insya-Allah pengajaran daripada kisah para sahabat itu pun alhamdulillah dah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita tengok seorang lagi sahabat Nabi yang bernama, dalam buku ni, kitab ni, siapa yang ada kitab ditulis Abul Haisar. Saya tengok Abul Haisar ni tak ada dalam kitab nama Abul Haisar ni. Rupanya bukan Abul Haisar, Abul Haisam. Tak ada sahabat nama Abul Haisar. Jadi betul kan tuan, nama betul Abul Haisam. Haisam, bukan Haisar. Haisam dan Iyas bin Mu'az radhiyallahu anhumah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Abu Nuaim ni maksudnya Abu Nuaim Al-Asfahani lah. Al-Asfahani, pengarang kitab apa tu? Hilyatul Auliya. Dalam tu menghimpunkan banyak lah cerita-cerita para sahabat Nabi, daripada sahabat di Mekah, sahabat di Madinah kan. Lepas tu golongan tabi'in, banyak dia himpunkan di situ kisah-kisah para sahabat ni. Jadi Abu Nuaim meriwayatkan bahawa Mahmud bin Luwabid berkata, ketika Abul Haisam bin Rafi' bersama dengan rombongannya daripada suku Bani Ashhal, termasuk di dalamnya seorang pemuda yang bernama Iyas bin Mu'az, datang ke bandar Mekah untuk mengadakan perjanjian pertahanan bersama dengan suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar khabar kedatangan mereka di bandar Mekah, lalu baginda datang menemui mereka. Jadi Abul Haisar ni dengan Iyas ni dia datang ke Mekah sebab nak buat perjanjian dengan orang Quraisy. Abul Haisam, bukan Abul Haisar, Abul Haisam. Dia datang ke Mekah dengan Iyas ni
dalam kumpulan tu ada Iyas bin Mu'az untuk buat perjanjian dengan suku Quraisy. Ha? Tak salah saya dia ni suku Aus ke suku Hazraj dua ni, antara dua tu tak perasan. Suku Aus tak salah saya. Jadi dia datang nak minta bantuan Quraisy untuk berperang dengan suku Khazraj. Dia suku Aus. Haisam ni suku Aus. Jadi datang konon-kononnya nak minta bantuan dengan orang Quraisy supaya boleh tolong untuk memerangi suku Khazraj. Masa tu belum lagi. Aus dengan Khazraj ni belum lagi dipersaudarakan oleh Rasulullah. Belum lagi bernama golongan Ansar. Dia datang. Jadi bila Nabi dengar kedatangan orang Madinah ni, Nabi pun jumpa dua orang ni. Di mana bila Nabi berjumpa, Nabi pun sebut, "Mahukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih berguna daripada maksud kedatangan kamu di Mekah?" Nabi offer ni. "Nak tak aku bagi sesuatu yang lebih baik daripada maksud kau datang ke Mekah ni nak buat perjanjian dengan nak minta bantuan dekat orang Quraisy ni. Lebih baik daripada tu aku boleh bagi," kata Rasulullah. Mendengar pertanyaan baginda, mereka bertanya dengan spontan, "Apakah yang kamu maksudkan?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Dan aku ajak mereka untuk mengabdi kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu dan Allah menurunkan kitab sucinya." Kemudian baginda membacakan beberapa ayat Quran dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nabi cerita tentang agama Islam, berdakwah kepada kumpulan ini. Kemudian baca berpotong ayat, Nabi ajak masuk Islam. Bila perkataan Nabi ini didengar oleh Iyas bin Mu'az yang ada dalam kumpulan tu, maka Iyas bin Mu'az pun, istilah kita menyampuk lah. Menyampuk. Kata Iyas, "Wahai kaumku," padahal dia Iyas ni orang muda. Dia pemuda. "Wahai kaumku," kata dia, "sesungguhnya apa yang diajarkan oleh orang ini adalah lebih baik daripada apa yang kamu tuju dengan kedatanganmu ke bandar Mekah." Ucapan ini dibantah oleh ketua suku dan akhirnya mereka kembali ke bandar. Sebelum tu saya tengok dalam kitab ada menyebutkan bila Iyas sebut macam ni, ada seorang yang bernama Anas bin Rafi'. Anas bin Rafi' nama dia, dia ambil pasir dia baling ke muka Iyas ni. Ya budak muda, kan orang tua tengah cakap, tiba-tiba nyampuk budak muda. Memang kau nak marah lah. Kan? Kau bising tersenyap tadi. Kan? Kita datang ke sini bukan dengan tujuan nak dengar orang ni cakap, kata Anas bin Rafi'. Kita datang nak minta, nak buat perjanjian dengan orang Quraisy. Kata Anas bin Rafi' kepada Iyas. Jadi orang muda ni bila dia kena marah, dia diamlah. Tapi di sini disebutkan, tidak beberapa selepas kejadian ini maka Iyas bin Mu'az meninggal dunia. Dia dikhabarkan meninggal dunia selepas peperangan Mu'az, peperangan antara dua suku ni. Menurut Mahmud bin Lubaid, dia mendengar keterangan orang yang hadir ketika Iyas bin Mu'az meninggal dunia. Dia selalu mengulangi kalimah tahlil, tasbih, kalimah takbir sehingga dia meninggal dunia. Bahkan ramai ahli sejarah yang menyebutkan bahawasanya Iyas bin Mu'az ni dia mati dalam keadaan Islam. Orang sebut sebab sebelum dia meninggal tu banyak dia tahmid, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu tuan-tuan, Abu Haisam ni salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang hidup sama dengan Nabi, sahabat Nabi lah. Dia daripada suku Aus. Suku Aus, Abul Haisam. Nama sebenar dia Malik bin Taihan. Dia bukan Abul Haisam. Abul Haisam ni maknanya gelaran kepada dia. Maknanya ayah kepada Haisam. Jadi anak dia nama Haisam. Nama dia bukan Abul Haisam. Tu gelaran dia. Abul Haisam maksudnya ayah kepada Haisam. Nama sebenarnya adalah Malik bin Taihan Al-Ansari. Malik bin Taihan Al-Ansari. Disebut dalam sejarah, antaranya disebut Ibnul Asir menyebutkan juga, dia ni di antara orang yang pertama berbai'ah dengan Nabi pada perjanjian Aqabah yang kedua. Ada yang menyebutkan dia, iaitu Malik bin Taihan Al-Ansari
Ada yang menyebutkan As'ad bin Abi Zurarah, As'ad bin Zurarah yang berbai'ah dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Malik bin Taihan ni ataupun Abul Haytham ini, dia salah seorang daripada pemimpin-pemimpin kaum Ansar. Ha? Yang sama perang dengan Nabi. Nabi perang Badar, dia ada dalam perang Badar. Nabi perang Uhud, dia pun ada dalam perang Uhud. Perang Khandaq, dia pun ada perang Khandaq. Bahkan ada sejarah menyebutkan semua yang perang yang Nabi ada, Malik bin Taihan ni ada sama. Ada sejarah menyebutkan Uhud, perang Badar, Uhud, Khandaq dia ada, sampailah perang-perang Nabi lain yang Nabi ada berperang, dia sama berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dikhabarkan dia ni memeluk Islam ketika di Makkah. Dan nampak tanda-tanda dia ni menjadi seorang Islam yang baik sebab masa zaman jahiliah lagi, ketika mana orang beryo-yo menyembah patung, menyembah berhala, dia dah ada perasaan benci kepada patung berhala. Ini Malik bin Taihan ni. Dan dia di antara 6 orang yang pertama yang datang jumpa Nabi ketika musim haji kan. Kita dah bincang sebelum ni, ada 6 orang Nabi pergi jumpa tu. Nabi dengar suara. Dia di antara 6 orang di kalangan orang-orang Madinah yang mendengar cerita tentang agama Islam ni, tentang Nabi yang diutuskan. Dialah di antara 2 orang yang pertama kan. Dia dengan As'ad bin Zurarah, dia balik ke Madinah. Kemudian dia sampaikan Islam kepada orang-orang Madinah. Dia adalah Malik bin Taihan, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ada kisah dia ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dalam satu riwayat, satu hari Nabi keluar. Nabi lapar sangat. Malam-malam perut bunyi-bunyi, Nabi pun keluar. Macam kita lah, lapar cari burger lah. Pergi ngetai mana-mana, Nabi keluar. Lapar nak perut. Nabi keluar, ketika dalam gelap malam tu Nabi nampak susuk tubuh orang berjalan juga. Nabi tengok siapa ni, rupa-rupa Sayyidina Abu Bakar. Tak lama tu jalan lagi jumpa pula Sayyidina Umar. Allah tanya, kau ada orang ni keluar sebab apa? Aku lapar lah ya Rasulullah. Sampai begitu sekali tuan. Kok kita lapar, kita boleh buka peti ais, ambil tu kentang goreng. Boleh goreng. Malah nak goreng pakai minyak. Sekarang ni air fryer je. 2 minit. Dah boleh dah berdarah dah. Tu kasar lah bunyi rasa rokan. Dah boleh makan dah. Kan? Tak payah pakai minyak pun hari ni kan. Ada air fryer tu masuk je semua masak. Nabi lapar, tak ada benda nak makan ni, Nabi keluar. Lapar pun nak. Dengan tujuan nak cari makan. Mana rezeki ni boleh makan. Nabi keluar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar pun sama je. Jumpa Sayyidina Umar pun sama je. Tak ada makanan. Nabi jalan sampai ujung Madinah tu, Nabi jumpa sebuah rumah. Nabi masuk, Nabi bagi salam ke rumah tu. Nampak macam ada kelibat macam orang. Nabi bagi salam. Tuan rumah jawab, rupanya seorang perempuan. Nabi tanya, mana pergi tuan rumah ni? Dia kata, suami aku pergi mengambilkan air untuk keluarga dia. Kejap lagi baliklah, ya Rasulullah. Tengah Rasulullah cakap tu, baliklah sahabat ni. Bila tengok Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang, maka sahabat ni sebut, tuan-tuan, malam ni tidak ada orang yang dapat tamu semulia ini. Yang aku dapat malam ni, tak ada orang yang dapat tamu semulia ni. Aku seorang yang malam ni dapat tamu semulia ni, iaitu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. 3 orang sekali. Dijemput Rasulullah naik, dihidangkan Rasulullah dengan tamar muda, tamar segar. Kemudian tamar yang kering ada, tamar yang basah pun ada. Pergi ke Nabi, dia pun ambil pisau. Rasulullah tengok, bawa pisau 4 ni. Ni joki ni. Nabi siap pesan lagi. Pastikan jangan yang sedang menyusukan anak. Rasulullah pesan. Macam tahu-tahu pula. Sahabat tak beritahu pun. Aku nak pergi sembelih kambing. Rasulullah tu pastikan jangan kau sembelih yang menyusukan anak. Sahabat ni pergi sembelih kambing. Makanlah Nabi SAW. Sampai Nabi sebut dalam satu riwayatnya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang rezeki yang Allah beri ni. Siapa yang beri rezeki ni? Kita akan ditanya, kata Rasulullah. Ketika kita lapar, kita jalan, jumpa rumah sahabat ni, dia jamu kita, rezeki ni kita akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW. Siapa sahabat tuan-tuan?
Dia adalah Malik bin Taihan. Inilah dia Malik. Tak banyak sangat kisah dalam ini, tapi dia di antara sahabatnya. Dialah sahabat yang menjamu Nabi ketika malam Nabi lapar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Malik bin Taihan inilah yang datang, yang menyambut menerima Nabi sebagai tetamu. Dan Malik bin Taihan ni dia hidup panjangnya umur dia kan, sampailah dia wafat. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia ni diberikan antara orang yang ada kedudukan lah di sisi Rasulullah, di sisi Sayyidina Abu Bakar. Dia ada antara bukan dia. Dia ni orang yang dipertikaikan tarikh kematian dia. Ada orang cakap dia ni meninggal dunia, saat dia meninggal dunia ni ketika zaman Nabi dia dah meninggal dunia dah. Sahabat ni. Tapi ada pula sahabat sebut ini pendapat ni tak betul sebab dia zaman Sayyidina Umar dia ada lagi. Ada yang menyebutkan dia wafat, dia meninggal dunia pada zaman Sayyidina Umar. Itu disebutkan seperti mana disebutkan oleh Saleh bin Kaisan rahmatullah alaihi. Tetapi pendapat kebanyakan ahli sejarah menyebutkan bahawasanya Malik bin Taihan Al-Ansari ni dia meninggal dunia pada dalam peperangan Siffin. Peperangan Siffin di pihak Sayyidina Ali. Siffin ni kan Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah kan. Muawiyah dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali. Dia ni di pihak Sayyidina Ali. Peperangan ni akhirnya banyak dibincangkan oleh ahli sejarah, dibincangkan oleh orang yang beriman. Macam mana pula ni menantu boleh berperang pula dengan Mak Munfur ni? Kita tawakuf. Kita tak tahu apa yang berlaku zaman tu. Dan diberitakan oleh Al-Waqidi, Malik bin Taihan Al-Ansari ni meninggal dunia dalam peperangan Siffin, di mana dia pada ketika itu berpihak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan, itu kisah Abul Haisam ataupun Malik bin Taihan Al-Ansari. Adapun Iyas bin Mu'az ni, bila saya tengok-tengok tuan, tak berapa banyak sangat kisah lah. Anak muda ni zaman Nabi SAW. Tak banyak kisah tentang Iyas ni. Itulah salah satunya dalam banyak-banyak riwayat pun menyebutkan dia ni datang bersama Abul Haisam ni. Dan dia nampak tertarik dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya dia diberitakan dia Islam. Dia balik tu orang nampak dia bertahlil sebelum dia meninggal dunia. Meninggal dunia selepas peperangan Bu'as. Banyak bertahmid, tasbih, tahlil, dan ramai sahabat yang menyebutkan bahawanya dia telah Islam secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita nak kitab sirah pun orang bincangkan tentang adakah Iyas bin Mu'az ni telah Islam. Kan dia mati muda lah. Perang antara kaum dia, suku Aus lawan suku Khazraj dalam peperangan Mu'az, dan dia terbunuh. Dan ramai yang menyebutkan bahawasanya dia ni di antara orang yang dah masuk Islam dulu. Wallahu alam. Ini kisah para sahabat terdahulu tuan. Itu kisah Abul Haisam dan Iyas bin Mu'az. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan sahabat Nabi ya. Tapi sebut dalam ni kita Hayatus Sahabah ni sebut Abu Lahab ni orang yang menghina Nabi ni, kita baca jugalah. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahawa Ibnu Abbas berkata ketika Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu dalam surah Syu'ara tuan. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Maknanya berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat, dan tundukkanlah kepalamu, menghormatilah janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Berlemah lembutlah dengan orang-orang beriman yang mengikut engkau wahai Muhammad. Bila turun ayat ni, maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Marwah. Ini masyhur, banyak riwayat ni. Nabi berseru kepada orang Quraisy semua, wahai Bani Fihr. Maka berdatanganlah orang-orang Quraisy memenuhi seruan baginda. Di ketika itu Abu Lahab berkata, wahai Muhammad, orang-orang Bani Fihrin
berada di sampingmu, katakanlah apa maksudmu. Nabi menyeru lagi, wahai Bani Ghalib. Saat itu Bani Ghalib berdatangan juga untuk memenuhi seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil lagi, wahai Bani Lu'ay bin Ghalib. Semua keturunan-keturunan Nabi panggil. Datanglah Bani Tayyim bin Adram bin Ghalib. Kemudian Nabi panggil, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Datanglah Bani Amir bin Lu'ay. Datang semuanya. Seterusnya baginda berseru, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Untuk ini orang-orang daripada Bani Adi bin Ka'ab bin Saham, Bani Jumah bin Amru bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay saling berdatangan kepada baginda. Semua suku-suku Arab ni yang ada kaitan dengan keturunan Nabi ni semua datang. Kemudian Nabi panggil lagi, wahai Bani Kilab. Dengan adanya seruan ini maka datanglah orang daripada Bani Mahzum bin Yaqzah dan Bani Tayyim bin Murrah kepada baginda. Seterusnya Nabi menyeru, wahai Bani Qusay, datanglah Bani Zuhrah bin Kilab. Nabi panggil Bani Abdul Manaf. Pendek cerita kan, banyak anak Bani ni. Semua datang. Sampailah dah penuh semua tu, Nabi pun berkata, sesungguhnya, sebelum tu Abu Lahab tanya, wahai Muhammad, apa maksud kau panggil kami semua ni? Nabi pun sebut, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk memberi peringatan bagi kaum keluargaku yang terdekat. Dan kamu sekalian adalah kaum keluargaku daripada suku Quraisy. Aku tidak berkuasa sedikit pun untuk membela kamu daripada Allah, sama ada di dunia maupun di akhirat, kecuali jika kamu sekalian mengucapkan kalimah syahadah. Dan aku akan menjadi saksi di hadapan Allah akan keimanan kamu kelak, dan orang-orang Arab akan tunduk mengikuti kamu, akan diiringi dengan takluknya orang-orang ajam ni, orang selain Arab. Kau mengucap syahadah kata Rasulullah, ikut kata aku ni, orang Arab akan ikut kamu semua, orang bukan Arab pun akan ikut. Bila dengar Nabi berucap macam ni, mengaku pula jadi Rasul pula, suruh beriman kepada Allah lah, orang sebelum Tuhan lain, berhala, maka akhirnya Abu Lahab menyebutkan, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini saja kamu himpunkan kami? Berdasarkan adanya cacian daripada Abu Lahab ini, maka Allah menurunkan surah Al-Lahab yang artinya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kalau baca ayat tu dia ada sabdu tu kan. Jangan watab tak betul. Watab ada sabdu. Allah Taala laknat Abu Lahab. Imam Ahmad pernah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ketika Allah menurunkan ayat. Jadi saya ingat tuan-tuan, saya tak perlu baca sebab dia sama. Riwayat ni sama seperti mana yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Sa'ad ini. Jadi riwayat Ibnu Sa'ad dengan riwayat yang kedua ni daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih kurang sama ceritanya. Sama ceritanya di mana pada akhirnya bila Nabi menyampaikan seruan Islam ini, Nabi telah dicerca oleh Abu Lahab. Dan ada sedikit tambahan maklumat di sini, cuma disebutkan oleh Abu Naim meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah bahawa Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah SAW menyembunyikan kenabiannya selama 3 tahun. 3 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi, dia senyap. Kemudian tahun keempat barulah Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Yakni ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Turun ayat tu barulah Rasulullah, ayat tu suruh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Mulalah Nabi buat kerja. Setiap kali musim haji, orang ramai datang buat haji, Nabi pindah ke kemah, satu kemah, ke kemah, satu kemah, ke kemah, satu kemah. Yang ada di sekitar Pasar Ukas, Majanah dan Zilmajaz untuk mengajak orang memeluk agama Islam. Namun kata Imam Ahmad dalam kata Imam Abu Nuaim, kata dia, setiap kali Nabi ajak orang, Nabi tak dapat sambutan. Mana Nabi pergi ke kabilah Arab, selalu Nabi dapat jemuhan adalah.
Sehingga baginda pergi ke tempat setiap kabilah Arab sehingga akhirnya baginda sampai pada kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Di tempat kabilah ini baginda mendapat penghinaan yang amat keras sekali. Awak agama baru. Sehingga ketika baginda keluar daripada tempat itu, baginda masih diikuti dengan lemparan batu. Nabi pergi pula jumpa Bani Muharib bin Hasfah. Di sana baginda bertemu dengan seorang tua berumur lebih daripada 120 tahun umur. Situ pun Nabi kena kutuk lagi. Nabi ajak orang tua ni untuk beriman. Apa dia jawabnya? Wahai Muhammad, sesungguhnya tidak seorang pun yang pernah bertemu denganmu kecuali pasti dengan keburukan. Kerana itu jauhilah tempat ini. Tak ada orang jumpa kau Muhammad. Kalau jumpa kau memang sial lah orang tu tadi. Itulah bahasa wazal kan. Memang susah lah orang tu. Dapat keburukan lah. Jadi bila Abu Lahab dengar. Sebab setiap kali Nabi pergi mana-mana ni. Orang akan ada orang dengar ikut Nabi. Dengan tujuan nak menafikan kata Nabi. Bila Abu Lahab dengar orang tua ni menyebut macam tu. Kata Abu Lahab. Apabila semua jemaah haji seperti kamu. Pasti orang-orang itu akan meninggalkan agama Muhammad. Tuan-tuan jangan tanya saya. Macam mana orang tu dulu start buat haji? Tak apa saya jawab mana. Sebab tu zaman sebelum Islam lagi. Cuma dulu masuk kat Mesir tu adalah orang Qabar. Orang jahiliah ni dia buat haji ni dia tawaf sambil telanjang. Kan? Sambil telanjang. Kan? Lama tak nyambut lupa. Kalau kita hari ni talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Macam doa Kaabah lah sejarah soal. Tu kan. Tapi orang-orang dulu dia tak sebut yang tu, dia sebut dia sampai-sampai itu dia telanjang. Dia sebut al-ya'a. Tak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan-tuan dia memang orang jahiliah ni dia memang tawaf dia telanjang lah. Dia angkat dia telanjang. Dia baca talbiyah dia lah. Al-yawma yabdu kulluhu wa ma yabdu la yahillu. Pendek je. Dia baca sambil al-yawma yabdu kulluhu wa ma yabdu la yahillu. Al-yawma yabdu kulluhu wa ma yabdu la yahillu. Maksudnya hari ni semua terdadah. Yang terdadah jangan pandang-pandang, jangan joling. Hari ni semua terdadah. Yang pandang jangan joling. Dia dalam kitab sirah semasa kat Mesir dulu ada sahabat baca. Saya ingat ni tergalak ramai. Ada talbiyahnya tak apa. Ingat ni sahabat sebut al-yawma yabdu kullu wa ma yabdu la yahillu. Hari ni semua terodah ni, terodah jangan pandang. Itulah. Betul kembali. Memang jahil betul lah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Jadi kita tak ada telanjang kan. Kita masih lagi pakai kain ihram apa semua. Tak diajar pun macam tu. Itu memang nampak menghina diri betul tu. Itu bukan menghina diri tu, itu membangangkan diri semua. Yang telanjang pula. Kita nak hina diri di hadapan Allah. Kita pakai baju yang sama, raja kau, Perdana Menteri kau, Sultan kau, itulah pakaian. Itulah dia kain macam kain tawal tu. Pakailah yang tu, kan? Kita setaraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuan-tuan kisah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Tak kala Nabi menyeru orang-orang Quraisy Makkah pada ketika itu. Satu lagi tuan-tuan, kalau boleh saya pendekkan sebelum Isyak masuk, Maisarah bin Masruq Al-Absi. Jadi ini pun salah seorang lagi sahabat Nabi yang tak banyak cerita Maisarah ni. Di mana Abu Nuaim meriwayatkan sumber daripada Al-Waqidi bahawa Datuk Abdullah bin Wabisah berkata bahawa Nabi SAW pernah datang ke perkhemahan kami di waktu musim haji pada zaman jahiliyah. Ketika itu sedang berkhemah dekat dengan Jamratul Ula di Mina. Nabi datang, Nabi naik unta. Nabi bawa Zaid bin Harithah duduk belakang. Kan? Sampai Nabi di perkumpulan tu, Nabi ajak orang tu masuk Islam. Dalam rombongan yang ada berkemah di situ, ada seorang yang bernama Maisarah bin Masruq Al-Absi. Maisarah. Nabi pun sebut tentang Islam. Lepas itu bila Nabi habis cakap, Maisarah sebut apa? Demi Allah, alangkah untungnya jika kami mengikuti ajarannya dan kami bawa ke tempat kami.
kerana aku yakin bahawa ajarannya kelak pasti akan tersiar luas. Tapi bila Maisarah cakap macam tu, biar dia berhenti tu. Tak dia. Kita ambil sikit masa lagi. Maisarah cakap macam tu, dia akhirnya kono cemuh, kono tempelak di kaum dia. Ha? Dia kono marah lagi kat kaum Nabi Maisarah kata alangkah baik kalau kita ikut cakap orang ni, kata dia. Semua tak setuju. Bila Nabi dengar cakap Maisarah ni, Nabi pun jumpa Maisarah ni. Nabi cakap, alangkah baiknya perkataanmu itu, katanya. Tapi Maisarah jawab, tapi kaumku tak setuju dengan aku. Biasanya kalau aku bertentangan pendapat dengan kaum aku ni, orang lain nanti akan memusuhi aku. Susah aku nak berorak nanti. Nak selamat tak selamat, orang musuh dengan aku. Kaum aku tak buat tak tahu dah. Akhirnya semua balik ke kampung masing-masing. Tapi Maisarah ni tetap puas hati lagi. Bila balik ke Madinah, dia kata pada orang kaum ni, apa kata kita jumpa orang Yahudi? Sebab orang Yahudi ni dia dapat kitab dulu. Dia tahu macam mana kisah Rasul akhir zaman ni. Sama tak macam kita tengok tadi. Maisarah ni pergi ke suatu tempat yang bernama Fadak, nama tempat salah satu kampung orang Yahudi. Bertanya kepada orang Yahudi yang memahami Alkitab, Taurat. Nabi tanya, cerita macam mana keadaan Nabi akhir zaman ni. Maka akhir Yahudi tu pun cerita. Dia baca kitab Taurat. Kata dia Nabi akhir zaman ni orang yang sederhana je. Dia tak boleh membaca. Sederhana, tak tinggi, tak rendah. Rambutnya tidak kerinting, tidak lurus. Biasa-biasa je. Di wajahnya nampak tampan sekali. Nabi ni tampan. Putih kemerah-merahan. Bila Maisarah ni dengar sifat tu, sama seperti yang mana dilihat. Sama, dia bertambah yakin. Bertambah yakin. Tapi orang Yahudi tak nak ikutlah sebab dia iri hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni. Jadi bila mendengar keterangan Yahudi ni, Maisarah pun cakap pada kaumnya, wahai kaumku, sekarang urusan ini telah jelas sekali bagi kita. Dah nampak dah. Inilah dia, Nabi akhir zaman ni. Baik kita jumpa dia. Sebelum orang lain jumpa, kata Maisarah ni. Tapi tak dipedulikan dia orang pun. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Maisarah ni dia nak Islam tapi tak dapat nak masuk Islaman. Sehinggalah masa Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi jumpa dengan Maisarah ni. Maisarah ni sebut, wahai Muhammad, kata dia, aku lama nak Islam dah tapi tak sempat jumpa kau. Ramai dah kawan-kawan aku yang mati. Nabi sebut yang mati tu semua masuk neraka. Jadi Maisarah dengar, aku nak masuk Islam lama dah. Dia pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maisarah bin Masruq. Akhirnya lepas dia Islam, dia kata pada Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada api neraka. Dan dia inilah yang saya sebutkan tadi, Maisarah bin Masruq inilah yang dia hidup sampai zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia salah seorang panglima perang yang bertugas di kawasan Palestin. Akhirnya dia meninggal dunia di sana dan dia dikebumikan di satu tempat yang bernama Baqah. Di Baqah di Palestin. Kubur dia ramai orang lalu. Orang tengok dia ni, kubur Maisarah bin Masruq. Ini pun tak banyak sangat kisah Maisarah bin Masruq ni. Cuma ada saya tengok dalam satu kitab oleh Al-Syekh, dia tak banyak cerita tentang Maisarah bin Masruq ni. Cuma ada menceritakan tentang kehebatan dia lah, tentang kekeramatan dia. Seperti mana diceritakan oleh Syekh Yusuf Nabhani. Syekh Yusuf Nabhani dia orang Palestin. Dia ulama besar, dia orang Palestin daripada suku Arab. Nabhan tinggal di nama tempat Palestin tu, belah utara Palestin. Nama dia Ijzim, dekat dengan Haifa dekat situ. Dia orang situ. Si Yusuf ni. Syekh Yusuf Nabhani ataupun nama dia Syekh Nasiruddin Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Muhammad An-Nabhani. Orang hebat. Dia ni antara pengarang, dia mengarang kitab, nama kitab tu Jami' Jami' Karamatul Awliya.
himpunan tentang kekeramatan para wali. Dia cerita. Dan Syekh Yusuf Nabhani sendiri cerita, satu ketika dia pernah sakit. Dia sakit, kemudian dia selalulah lalu lalang di kawasan Beirut tu, di kawasan Baqah ni. Dia selalu nampaklah tahu orang selalu pergi ziarah kubur sahabat ni, Maisarah bin Masruq ni. Dan Syekh Yusuf Nabhani sebenarnya dia ni orang 17 tahun dia dah pergi Mesir dah. Dia pergi Al-Azhar ngaji. 17 tahun dia pergi ngaji. Dan dia balik umur dia 23 tahun, dia dah lulus dah. Tapi sebelum tu dia mengaji dengan ayah dia Syekh Ismail, walaupun dah tua 80 tahun umur. Ayah dia Syekh Ismail 80 tahun umur, tapi ayah dia memang hebat lah. Kata dalam sejarah menyebutkan walaupun dia dah 80 lebih tapi akal dia cerdik. Dan ayah dia sendiri ayah dia akan khatam Quran 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Maknanya sehari 10 juzuk. Kita lah boleh lah baik kita buat dalam Ramadan ni kan. 3 hari sejuzuk, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sehari 10 juzuk kan. Agak kalau kita khatam 3 hari gitu dalam Ramadan tu, lepas tu 3 tahun kita tak khatam gitu. Yang ni 3 hari khatam, 3 hari khatam. Siapa dia? Ayah kepada Syekh Yusuf. Oh hebat. Pakar dalam bahasa Yusuf ni. Pakar dalam bahasa, pakar dalam syariat, mahir dalam 4 mazhab. Syekh Yusuf Nabhani. Dia dah ada wafat, dia ada cucu dia tinggal. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dia punya cucu. Banyak kitab dia orang. Tuan-tuan tengok. Hadil Murid, Anwar Muhammadiyah, Fadailul Muhammadiyah, Sawa'iqul Haq. Lagi kitab Khulasatul Kalam, Sa'aratul Darain. Banyak boleh kitab orang dia sekarang banyak kitab dia orang Syekh ni. Dan Syekh Yusuf ni cerita, satu ketika dia pergi ke Beirut, dia sakit. Bila dia pergi rumah sakit, tengok dia ada masalah pencernaan, masalah usus lah. Bila dia kena ada masalah usus, dia tak boleh balik. Dia tinggal di Beirut 3 tahun. Ketika di Beirut tu dia cuba berubat, makan ubat hospital dia tak elok juga. Sehingga satu malam, ni cerita Syekh Yusuf An-Nabhani. Dia mimpi. Kata dia, kau pergi ziarah kubur sahabat Nabi nama Maisarah bin Masruq di Baqah. Doalah pada Allah itu. Mudah-mudahan dengan keberkatan sahabat-sahabat Nabi kan, makam orang-orang yang menjadi sahabat Nabi ni, kau sembuh, kau pergi ke makam tu. Kata Syekh Yusuf Nabhani ni, dia mimpi dia bangun pagi tu, dia pergi ke perkampungan Baqah tu dengan tujuan nak ziarah makam Maisarah bin Masruq. Dia tidur di rumah kawan dia yang bernama Abdul Karim Effendi, nama kawan dia, tidur kat situ. Malam tu dia tidur, dia rasa badan dia ringan je. Kata Syekh Yusuf, aku merasakan badan aku ringan lain macam ringan, kata dia. Lepas tu pagi esok gitu aku pergi ke kubur sahabat Nabi dan Maisarah. Aku tengok orang ramai. Di situ aku baca potong ayat Quran, kemudian aku berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit aku ini. Mudah-mudahan di sini tempat aku beroleh kesembuhan daripada Engkau ya Allah. Dengan aku pergi ziarah kubur makam sahabat Nabi dulu yang pernah hidup sezaman dengan Nabi dulu. Mudah-mudahan ya Allah aku diberi kesembuhan. Lepas balik tu dia rasa dia ringan, dia sihat, dan alhamdulillah lepas tu dia terus sihat. Itu kisah Syekh Yusuf Nabhani. Jadi mungkin ada orang cakap tu dah berdoa kat kubur, minta kat kubur tu. Ramai nanti orang cakap itu kan. Tapi yang bercerita ni Syekh Yusuf Nabhani sendiri. Syekh Yusuf Nabhani sendiri. Jadi tuan-tuan itu antara kelebihan-kelebihan. Sebab tu agak-agaknya guru kita kan, macam Syekh Faiz, itu dia antara guru masa kat Mesir dulu. Dia memang boleh katakan tak minggu tak hari dia banyak ziarah kubur-kubur lah. Dia akan meninggalkan murid dia. Ada yang murid-murid yang mahir, kubur-kubur wali, kubur-kubur tu akan bawa lah anak-anak murid dia pergi ziarah, doa kat situ. Yang salahnya doa minta kat kubur tu, wahai Syekh, yang tu memang tak boleh lah. Tapi kita pergi situ, kita berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan berkat orang dalam kubur ni, dulu dia sezaman dengan Nabi, atau dia ni seorang yang alim. Doa, ya Allah, jadikan aku macam ni, ya Allah, kau tak boleh jadi macam ni pun, ya Allah. Dekat-dekat sikit kau, macam tu okey lah doa. Minta kat kubur tu, ya Allah, ya Tuhanku, itu masalah lah. Macam dulu ni ada orang mengadu, dia ada saudara kita, sahabat kita, pergi ke makam Tuan Haji Ahmad tu, dia minta ke kubur tu, wahai Tok Syekh, tolonglah anak aku ni nak bersalin ni, biar dia salin selamat. Dia ambil air kat kubur tu, bawa bagi anak minum. Kau nak marahkan doktor. Aduh, minum-minum orang nak bersalin ni, minum-minum air dia tak tahu marah. Yang itu dia minta kat kubur tak diajar. Memang patut marah lah.
Jadi tuan-tuan sedikit tentang kisah para sahabat Nabi. Hari ini kita sempat tengoklah 3 orang sahabat lah, Abul Haisam iaitu Malik bin Taihan, Iyas bin Mu'az dan juga Masruq, Maisarah bin Masruq Al-Absi. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan pembacaan yang sedikit ni, kita dapat beri kepada kita semangat untuk belajar kan, untuk beramal, mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Kita solat Isyak, lepas tu insya-Allah kita sempurnakan hajat saudara-saudara kita ni. Kan untuk sama-sama kita tahlil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati arwah-arwah berkenaan dan juga kita semuanya. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini tuan-tuan ya. Tak ada soalan lah, soalan makruh lah sebab nak copek kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah min surat al-'asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.